Okey, sekarang kita tengok pula contoh bagaimana nak mencari kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas seketika. Ni dia nak kita cari pada masa-masa yang tertentu. Kadar tindak balas pada masa-masa yang tertentu atau pada ketika tertentu. So kita cuba tengok bentuk soalan dia kan. Okey. Contoh satu ni, kadar tindak balas pada masa T. Maknanya pada masa yang akan ditetapkan lah, nak masa ke berapa kan. Okey, dia adalah bersamaan dengan kecerunan tangen lengkung pada masa T. Ni formula dia kan. Jadi kadar tindak balas pada masa T tu adalah bersamaan dengan kecerunan tangen lengkung. Okey, tangen ni awak belajar dalam matematik lah. Cikgu tak akan jelaskan lah cara bagaimana nak cari tangen ni. Okey, cuba kita berdasarkan gambar rajah ni. Okey, dia nak soalan berdasarkan rajah 4.6 ni kita ada tindak balas Okey, kita nak tahu tindak balas yang berlaku untuk uji kaji ini di mana hasilnya ialah isi padu gas hidrogen yang terkumpul. Okey. Dia nak kita cari kadar tindak balas pada masa 20 saat. Ni. Okey. Ni pada masa 20 saat ni berapa? Dia bukan nak tahu berapa isi padu dia. Dia nak tahu kadar tu. Kadar tindak balas tu. Kadar tindak balas melawan masa pada masa tertentu tu. Berapa cepat tindak balas tu berlaku dalam tempoh masa 20 saat ni. Kalau sebelum-sebelum ni kita nak tahu berapa isi padu dia kan. Itu tak ada masalah. Baca je kat sini. Tapi sekarang ni nak kadar. Jadi nak cari kadar tindak balas dia tu. Kenalah kita gunakan formula yang diberi ni lah. Okey. Kadar tindak balas pada masa 20 saat adalah bersamaan dengan kecerunan tangen lengkung pada masa 20 saat. Okey. Jadi untuk kecerunan tangen ni lebih mudah kalau kita tengok segitiga ni lah. Okey. Baik. Jadi nak cari kecerunan tangen dia tu, dia akan melibatkan PQ, okay, PQ ni dan RQ. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok berapa PQ. PQ ni kita ambil isi padu di P ni. Bila bawa ke tepi ni, dia akan dapat sini. Bukan 50 ni 49. Dan pada Q ni dia bukan 20, dia atas sikit 20, iaitu pada 21. So kita tolak 49 isi padu tolak 21, so dapat 28. Dia atas mesti isi padu bawah baru masa. Okey, masa dia kita tengok pada RQ ni. RQ. Masa Masa dia ialah R dan Q. Okey, Q ni masa dia ialah bukan 30 ni. 28. Masa ialah 29. 29 dan R ni bila kita bawa turun ke bawah, masa dia ialah 9 Masa dia ialah pada 9. Jadi masa melibatkan 29 tolak 9, 20. So 28 bagi 20 dapatlah pada masa 20 saat kadar tindak balas dia ialah 1.40 cm padu. Okey, ini kalau tindak balas pada tempoh masa tertentu. Okey, kita teruskan dengan eksperimen ini. Okey. Ni ada satu eksperimen. Ketulan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Jadi bahan sebelum tindak balas ialah melibatkan zinc dengan asid hidroklorik cair. Okey. Ni uji kaji dia lah. Zinc masuk dalam asid hidroklorik cair. Okey. Gelembung-gelembung ni menunjukkan penghasilan gas. Gas hidrogen. Ni gas hidrogen ni terkumpul kat atas ni. Kosong ni kan. Ni ialah gas hidrogen Okey. Kemudian keputusan tadi ditunjukkan dalam graf. Di mana pada masa 40 ni macam mana nak cari isi padu dia, kita bawa naik ke atas lah.
Boleh bacalah isi padu dia kat tepi ni. Okey, tapi sekarang ni dia bukan nak berapa isi padu. Dia nak kita kira kadar tindak balas. Okey, A kadar tindak balas pada 60 saat pada saat yang ke-60 dan B ni pada saat 120. Dia bagi masa dah di sini. Okey. Graf dia seperti yang di dalam rajah lah. Sampai 240 ni. Beza dengan graf yang tadi dah. Graf yang tadi dia akan mendata. Ni tak mendata ni. Maksudnya masih ada lagi tindak balas berlaku. Okey, so kita nak tengok macam mana cara nak dapatkan kadar tindak balas pada masa 60 dan kadar tindak balas pada masa 120. Okey, kita mulakan dengan yang 60 dulu ni, 60 ni. Ni. Okey. Kita bukan nak cari isi padu, kita nak cari kadar dia jadi kita lukiskan segitiga tangent, kecerunan dia. So yang kita nak libatkan pengiraan di sini ialah antara Y dengan Z. Y dengan Z ni untuk isi padu. X dengan Z untuk masa. Okey. Jadi kita hanya mengira berdasarkan graf ni Alright. Baik. So kita dapat XY per XZ. Okey. Formula ni kekal. Kadar tindak balas pada masa 60 saat adalah bersamaan dengan kecerunan tangent lengkung pada masa 60 saat. Sama dengan contoh tadi. Tadi 20 kan? Ni 60. Okey, so kita ambil perubahan beza antara isi padu Y dan Z dan bawah ni masa. Okey, iaitu masa X dengan masa pada Z. Okey, so pada Y isi padu dia ialah 43 dan Z 23. Okey, masa pada X ialah pada 100 dan Z ialah 20. 100 tolak 20. Okey. Seratus ni pada Z dia tolak yang masa yang lama tolak dengan masa yang awal lah. 100 tolak 20. Ni masa yang ke 100 yang masa yang tinggi. Okey, masa yang lebih lama tolak dengan masa yang awal tu. Okey, so perbezaan dia kita akan dapat isi padu 20. Masa ialah 80 bahagikan so dapat 0.25. Jadi pada masa 60 saat kadar tindak balas yang berlaku ialah 0.25 cm padu per saat. Jadi kalau kadar tindak balas dia kena ada ni per saat. Itu nak menunjukkan berlaku menunjukkan kadar tindak balas. Kalau tak ada per saat ni cm padu saja itu dah jadi isi padu. So nak memastikan yang jawapan kita tu ialah kadar tindak balas, pastikan dia ada sentimeter per saat ni. Ni simbol dia. Dia kalau sentimeter padu saja salah tu sudah jadi isi padu. Alright. Ni kena ingat, kena fahamlah benda ni formula ni. Kadar tindak balas pada masa T. T ni mungkin dia akan berubah lah. Kemungkinan 60 saat ke 20 saat ke 30 saat ke bergantung pada soalan lah. Okey. Bersamaan dengan kecerunan tangent lengkung pada masa T. So kita cari perubahan dia lah. Yang atas ni mesti isi padu, bawah ni mesti masa. Okey. Baik. Soalan B pula. Hitung kadar tindak balas pada masa 120. Okey, 120 ni di sini 120. Okey, so ni tangent dia, kecerunan tangent dia lah. Segitiga ni so kita akan perhati segitiga ni. Okey. So dia akan melibatkan QR ni
Dan untuk masa dia akan melibatkan PR. Okey. So cari perubahannya. QR isi padu dulu. Okey, isi padu dia ialah 47.5 dan R ni isi padu dia 38.5. Okey, settle. Tolak Dan masa dia pula, okey, awak kena tolak lah 160 ni. Ni bawah ni. Tolak 80. Okey, 160 tolak 80. So kita akan dapat 9 bahagi 80. So pada masa 120 saat, kadar tindak balas dia ialah sebanyak 0.11 cm padu per saat. So bila ada per saat, maksudnya kita tak lari dah lah. So yang kita cari tu ialah kadar tindak balas. Jangan tertukar dengan isi padu. Isi padu senang, baca je daripada graf. Okey. Jadi bila nak mencari kadar tindak balas, so kita kena gunakan pengiraan yang dalam contoh ni lah. Okey.